Bila Datuk ceritakan tentang beberapa kelebihan selawat sebentar tadi, jadi Datuk, apa kaitan selawat ini dengan kerahmatan, dengan kesembuhan, dengan keberkatan dan seumpamanya yang dapat para masyarakat ni relatekan dengan kehidupan dia, Datuk? Terima kasih. Macam yang saya sebut tadi, kita ni perlukan berhubung, kita berhubung dengan Allah, of course. Itu adalah Tuhan yang kita berhubung, berdoa kepadanya. Tapi manusia ini Allah jadikan dia ada satu, ini yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam Al-Kamil tentang manusia ini, dia ada satu perkara, iaitu dia ingin sesuatu yang dapat dia berinteraksi langsung dengan hal itu. Maka Allah jadikan untuk kita, umpamanya kita ada Kaabah. Kita tidak menyembah Kaabah, tetapi something yang tangible. Manusia ingin touch, dia disentuh Kaabah. Bukan di situ Allah dan dia pun bukan Allah. Tapi manusia akan rasa perasaannya bahawa ia memujuk dalaman dirinya. Rasulullah SAW adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berhubung dengan Rasulullah itu dia tidak kekal kerana dia mati. Dia tidak, itu yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Muhammad itu telah mati dalam arti kata mati sebagaimana manusia mati, tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hadis yang mana kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang tak dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebut tadi, Allah jadikan selawat. Maka pada selawat itu ada banyak kerahmatan dan kebaikan untuk kehidupan. Rahmat yang terbesar ialah ia menguatkan imannya dan supaya dia merasai bahawasanya insan yang dia sebut di dalam syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insan itu dia masih berhubung dengannya. Bukan seolah-olah orang yang telah mati dan telah meninggalkan kita sekadar mewarisi apa yang ia ajar, tapi pada sudut spiritualnya, every Muslim, setiap Muslim terasa masih berhubung dengan Nabi SAW melalui, khususnya melalui selawat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, Nabi SAW kata, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Wa la taj'alu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan. Jadi satu upacara kegembiraan pula duduk di kubur itu. Nabi tak bagi macam tu. Bukan perayaan kita ziarah kubur Nabi, iyalah tak apa, tapi ia bukan tempat perayaan. Kemudian Nabi kata, wasallu alayya, berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kerana salawat kamu itu sampai kepadaku di mana kamu berada. Orang, maksudnya orang sekalipun, bukan orang Arab, orang Cina ke, orang India ke, orang putih ke, di mana ke, dia ada di Afrika ke, di hutan Amazon ke, kalau dia Muslim, still terasa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan dirinya. Jadi ini adalah menjadikan hubungan yang terbesar, iaitu rahmat Allah Azza wa Jalla kepadanya. Di samping fadilat-fadilat selawat yang ada, yang berbagai-bagai yang disebut di dalam hadis, yang disebut oleh sebahagian fadilat itu mungkin orang istimbat saja ataupun orang buat kesimpulan, sebahagiannya disebut di dalam hadis, umpamanya hadis Ubay bin Ka'ab, yang mungkin nanti kalau ada ruang kita mungkin menyebut hadis Ubay itu, insya-Allah.
Ya. Dengar tak? Dengar Datuk. Saya rasa Ya. boleh sebab saya pun tengah khusyuk tadi dengar. Mungkin Datuk boleh sambung terus dengan hadis yang Datuk sebut Ubay bin Ka'ab itu. Ya, hadis Ubay bin Ka'ab ialah hadis yang ana rasa kebanyakan kita dah membaca hadis Ubay ini, dan kita pun tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, di mana Ubay dia bertanya Nabi sallallahu, dia berkata, ya Rasulullah, inni uksiru as-salata alaika. Wahai Rasulullah, aku telah membanyakkan doa kepada Rasulullah. Yakni aku banyakkan selawat kepada Nabi. Fakam aj'alu laka min salati. Berapa kadar untuk aku jadikan untukmu daripada salatku, yakni daripada doaku. Maksudnya kita nak kena baca hadis ni, nak kena jelas sikit. Kalau tidak nanti orang salah faham. Hadis ni maksudnya biasanya setiap orang ni dia ada waktu yang dia peruntukkan untuk dia fokus untuk dia berdoa. Let's say lah macam mungkin kita akan pukul 4 sampai pukul 5 sampai pukul 6 tu tempat masa kita berdoa lah pagi. Kan macam tu lah kan. Mungkin jadi masa tu kita akan doa macam-macam. Jadi Ubay tanya Nabi SAW, berapa kadar dia doa pada Nabi, dia selawat pada Nabi, tapi berapa kadar untuk dia doa pada Nabi SAW. Yang ini berselawat pada Nabi SAW. Nabi SAW kata, masyid, yakni ikutlah berapa banyak yang engkau mahu. Lepas tu dia kata ar-rubu'a 1/4. Yakni kalau dia doa 2 jam, maksudnya setengah jam tu dia selawat pada Nabi. Nabi kata masyid fa in zitta fa huwa khairul lak. Apa yang kau kendaki terpulang, maksudnya kalau engkau tambah maka itu lebih baik untukmu. Kemudian dia kata an-nisfa, yakni an-nisf, yakni separuh, yakni kalau 2 jam ambil sejam untuk selawat. Nabi kata masyid fa in zitta fa huwa khairul lak. Ialah terpulang, kata Nabi, tapi jika engkau tambah ia lebih baik. Jadi dia kata as-sulusain. Kalau macam tu 2/3 lah. Nabi kata sama masyid fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kau tambah ia lebih baik, terpulang. Kalau kau tambah maka ia lebih baik. Lepas tu Ubay kata, aj'alu laka salati kullaha. Aku jadikan untukmu semua tempoh doa aku tu selawat kepadamu, yakni kepada Nabi SAW. Nabi kata, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau demikian itu tukfa hammaka, yakni tukfa anta hammak, dengan itu maka akan dicukupkan, maksudnya ditutupi, dilangsaikan duka citamu, kebimbanganmu, wa yughfaru laka dzambuka, dan diampunkan dosamu. Itu begitu besar kurniaan di atas fadilat berselawat kepada Nabi SAW. Jadi ini adalah merupakan kelebihan yang mana yang sabit daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, dan diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain. Ya, ini adalah merupakan kelebihan yang kita sepatutnya tidak terlepas lah. Ramai orang bincang macam-macam tentang selawat ni. Yang penting saya ingat kita berselawat. Kita lepas tengah malam ke, kita duduk bersendirian ke, kita bawa kereta, kita kira. Setiap orang dia boleh ilzamkan diri dia dengan berapa banyak selawat untuk Nabi. Lebih banyak, lebih baik. Tapi mungkinlah kita ni zaman sibuk. Mungkin kita kata, insyaAllah kita sehari nak istighfar katalah 700 kali ataupun 1000 kali. Kemudian kita buat peruntukan untuk diri kita nak selawat 300-400 kali. Kemudian kita mungkin zikir-zikir yang lain. Itu terpulang kepada diri kita, tidak ada pengkhususan jumlah yang disebut di dalam nas. Tetapi seseorang mendisiplinkan dirinya. Ubay bin Ka'ab, dia kata dia banyakkan inni uksiru as-salata alaik. Jadi aku telah membanyakkan selawat pada Nabi. Jadi dia minta Nabi berapa banyak patut. Mula-mula dia cadang 1/4, setengah, 2/3.
Kemudian akhirnya dia kata tak apalah, buat semualah. Ingat pada sahabat ni, Nabi itu ada depan mereka. Tapi betapa mereka memahami besarnya makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Sehingga para ulama menyebut Allah biasanya selalunya apabila Allah Subhanahu wa taala okey ke? Ada bising saya. Okey. Jelas tu. Okey. So, biasa kita tengok dalam ayat surah Al-Ahzab tu Allah dia mulakan dengan zatnya yang maha agung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Okay. Allah kata Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dia mulakan dengan diri dia dan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian dia suruh kita. So maksudnya Allah kata aku sendiri berselawat kepada Nabi. Of course makna selawat Allah tu tak sama dengan kita. Tapi maksudnya ini adalah besarnya ganjaran ataupun kedudukan selawat ini di dalam agama.